Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua murid 2 Cekal SMK Datuk Sulaiman. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita pada bab 7 iaitu Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Tapi pada hari ini kita akan teruskan dengan satu topik baru iaitu 7.1 Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey, kita kena tahu dulu apakah objektif pembelajaran. Okey, pada akhir pembelajaran, murid 2 Cekal dapat pertama, menghuraikan 6 keunikan warisan Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor dengan betul. Kedua, menghuraikan satu kepentingan menghargai warisan negeri Melayu dengan betul. Dan kriteria kejayaan, pada akhir pembelajaran, kamu semua akan dapat pertama, menuliskan keunikan warisan sistem pemerintahan. Kedua, dapat menuliskan keunikan warisan agama Islam. 3. Dapat menuliskan keunikan warisan perundangan. 4. Dapat menuliskan keunikan warisan adat istiadat. 5. Dapat menuliskan keunikan warisan persuratan. 6. Dapat menuliskan keunikan warisan ekonomi. Dan yang ketujuh, dapat menuliskan kepentingan menghargai warisan negeri Melayu. Seperti dapat mengekalkan tradisi kebanggaan bangsa untuk tatapan generasi mendatang. Okey. Tengok pada skrin yang saya paparkan. Okey. Jadi, dalam warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ini, kita akan belajar tentang apakah dia warisan-warisan yang ada pada negeri-negeri ini yang diteruskan sehingga pada hari ini. Okey, ada beberapa warisan yang kita akan pelajari iaitu pertama, sistem pemerintahan. Kedua, agama Islam dalam pemerintahan. 3. Perundangan. 4. Adat istiadat. 5. Suratan. Dan ke-6, ekonomi. Jadi kita akan pergi satu demi satu warisan kesultanan ini. Okey. Baiklah. Jadi dalam sistem pemerintahan kita akan tengok keempat-empat negeri ini. Okey. Kita bermula dengan Kesultanan Pahang dan juga Kesultanan Perak. Okey, bagi Kesultanan Pahang, negeri ini mengamalkan sistem perwarisan tahta. Okey, maksudnya jika seseorang sultan mempunyai waris dan waris tersebut akan meneruskan pemerintahan sekiranya ayahandanya sudah tidak lagi menjadi sultan. Waris ganti digelar sebagai Tengku Mahkota. Pelantikan sultan atas persetujuan Jumaah Pangkuan Diraja Negeri. Maksudnya bakal sultan itu dia akan menjawat jawatan Tengku Mahkota terlebih dahulu sebelum menjadi seorang sultan. Dan untuk melantik seorang sultan ni ada satu jawatan kuasa iaitu Jumaah Pangkuan Diraja Negeri. Jawatan kuasa ini iaitu Jumaah Pangkuan Diraja Negeri ini akan berbincang untuk melantik sultan. Okey. Dan dia juga berasaskan pembesar 4, 8 dan 16. Okey, 4 pembesar utama di negeri Pahang ialah pertama, tengok tu, orang kaya Indra Shah Bandar. Kedua, orang kaya Indra Segara. Ketiga, orang kaya Pahlawan. Dan yang keempat, orang kaya Indra Perbajelai. Okey, ini adalah 4 pembesar utama di negeri Pahang atau Kesultanan Pahang. Dan pemerintahan kerajaan dijalankan bersama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Maksudnya, kerajaan negeri Pahang akan memerintah bersama-sama, maksudnya bekerjasama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey, ini adalah bagi Kesultanan Pahang. Okey, kita teruskan dengan Kesultanan Perak. Okey, apa beza Kesultanan Perak dengan Kesultanan Pahang? Okey, dalam Kesultanan Perak, dia mengamalkan sistem penggiliran. Okey, sistem penggiliran ni maksudnya dia tak sama dengan sistem pewarisan tahta. Kalau sistem pewarisan tahta, sultan akan mewariskan tahta itu kepada anaknya secara direct, secara terus. Tapi kalau sistem penggiliran, dia ada satu tangga yang mana seseorang itu perlu menjawat beberapa jawatan dulu, barulah dapat menjadi seseorang sultan. Ada raja di hulu, ada raja di hilir semua tu.
Okey. Dan dia perlu melalui beberapa tempoh lah baru dia dapat menjawat jawatan sebagai seorang sultan. Okey, dan Dewan Negara Perak ni bertanggungjawab memilih dan melantik sultan. Okey, kalau macam Pahang tadi, jawatan kuasa yang bertanggungjawab untuk melantik sultan adalah Jumaah Pangkuan Diraja Negeri kan. Okey, tapi kalau Perak pula, jawatan kuasanya adalah Dewan Negara Perak. Okey, 4 pembesar utama dekat Perak ialah orang kaya Bendahara Seri Maharaja, orang kaya besar Maharaja Diraja, orang kaya Temenggung Paduka Raja dan orang kaya Menteri Paduka Tuan. Empat ini adalah 4 pembesar utama dekat Kesultanan Perak. Dan sama macam Pahang, pemerintahan kerajaan dijalankan bersama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Ini adalah lambang bagi Kesultanan Pahang dan juga Kesultanan Perak. Okey, baik. Kita teruskan dengan Kesultanan Terengganu dan Kesultanan Selangor. Okey, Kesultanan Terengganu sama macam Pahang, dia mengamalkan sistem pewarisan takhta dan bakal pewaris kerajaan adalah Yang di-Pertuan Muda. Okey. Dan jawatan kuasa yang berkuasa untuk melantik sultan adalah Dewan Pangkuan Diraja. Dewan Pangkuan Diraja. Jumaah ini juga dikenali sebagai ahli al-hal wa al-aqad. Maksudnya ahli yang memilih dan menjadikan raja. Maksudnya mereka inilah yang bertanggungjawab untuk melantik seseorang raja menaiki tahta. Dan sama juga macam yang lain-lain, dia memerintah bersama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Kita pergi kepada Kesultanan Selangor. Kesultanan Selangor mengamalkan sistem pewarisan tahta juga dan bakal pewaris tahta adalah Raja Muda, Raja Muda Selangor. Dan pelantikan sultan ni adalah atas nasihat dan pengesahan Dewan Diraja. Dewan Diraja adalah badan ataupun jawatan kuasa yang bertanggungjawab untuk melantik sultan. Selain itu, Dewan Diraja ini juga bertanggungjawab untuk menasihati sultan dalam pentadbiran. Siapa yang menganggotai Dewan Diraja ni? Antaranya adalah Raja Muda, Tengku Laksamana dan Tengku Bendahara. Maksudnya 3 orang ni adalah antara individu yang terlibat dalam menasihati sultan. Dan pemerintahan kerajaan dijalankan juga bersama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Ini adalah berkenaan dengan sistem pemerintahan. Jelas itu adalah berkenaan dengan sistem pemerintahan. Kita mengenali struktur pentadbiran bagi keempat-empat negeri ini. Sekarang kita teruskan dengan warisan yang kedua, iaitu agama Islam dalam pemerintahan. Macam yang kita tahu, Islam ni adalah agama utama dekat Malaysia kan, dan setiap negeri adalah agamanya adalah agama Islam. Malahan agama Islam ni termaktub dalam Perlembagaan Malaysia sebagai agama persekutuan, agama rasmi negara kita. Keutamaan agama Islam dapat dibuktikan apabila Sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri dan kedudukan ini dijelaskan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Maksudnya dekat setiap negeri ini, Perak, Terengganu, Pahang, Selangor, Sultan adalah ketua agama Islam dan kedudukan mereka ni, position mereka dibuktikan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri, yang mana undang-undang ini menyatakan bahawa sultan adalah ketua agama untuk negeri masing-masing. Kedua, institusi agama berperanan penting dan ada bidang kuasanya. Contohnya ialah peranan mufti, kadi, mahkamah syariah dan jabatan agama Islam. Maksudnya untuk membuktikan bahawa agama Islam ni adalah agama rasmi, mestilah ada institusi agama yang menjalankan fungsi-fungsinya kan. Sebab itulah adanya mufti, kadi, mahkamah syariah dan jabatan agama Islam untuk melaksanakan perkara-perkara yang ataupun hal ehwal berkaitan agama Islam dekat negeri masing-masing. Dan institusi kesultanan ni berkait rapat dengan institusi agama di mana tokoh-tokohnya berperanan dalam pentadbiran istana atau negeri. Contohnya, di Selangor, mufti adalah anggota Dewan Diraja. Maksudnya,
kerabat-kerabat diraja ni, dia mempunyai satu hubungan yang rapat dengan institusi agama. Buktinya adanya tokoh-tokoh agama seperti mufti. Mufti ni selain daripada menasihati berkaitan agama untuk rakyat, mufti juga bertanggungjawab sebagai anggota Dewan Diraja. Dan sultan ni bertanggungjawablah mendaulatkan syiar Islam selaras dengan jawatannya sebagai ketua agama. Contohnya, tauliah penceramah agama dikeluarkan oleh pejabat istana setelah ditandatangani sultan. Maksudnya, seseorang penceramah tu kalau nak menyampaikan ceramah dekat negeri berkenaan, mesti mendapat kelulusan daripada sultan. Maknanya, kalau sultan tak izinkan, maka tak dapatlah penceramah itu menyampaikan tugasnya dekat negeri tersebut, bergantung pada perkenan sultan. Perundangan. Perundangan maksudnya undang-undang, peraturan yang ada di setiap negeri tersebut. Macam kita tahu, undang-undang ni adalah untuk mengawal kehidupan masyarakat, untuk mengelakkan berlakunya jenayah, kekacauan, semuanya untuk mengekalkan keamanan. Hukum kanun Melaka yang macam kita belajar sebelum ni, dia adalah menjadi satu asas kepada lahirnya undang-undang negeri-negeri lain. Contohnya Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Buktinya apa? Buktinya ada fasal-fasal berhubung peraturan dan larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang dan hukum jual beli yang dulu ada dekat Hukum Kanun Melaka dan sekarang ada pula dekat Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Maksudnya Hukum Kanun Melaka ni menjadi satu asaslah kepada undang-undang negeri-negeri yang lain ini. Selain itu, undang-undang tubuh kerajaan negeri juga digubal oleh setiap negeri sesuai dengan perkembangan politik dan sosioekonomi. Maksudnya, undang-undang tubuh kerajaan negeri ini juga digubal oleh setiap negeri ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik dan sosioekonomi negeri masing-masing.